Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. Pada episod kali ni, saya nak tunjukkan sedikit tutorial ringkas macam mana cara kita nak paint body polycarbonate dengan menggunakan paint daripada jenis Samurai ataupun jenis brand yang murahan. Kita bukan nak guna paint daripada jenis polycarbonate daripada keluaran Tamiya. Jadi depan anda sekarang ni ada contoh body polycarbonate daripada jenis Vanquish Junior. Dan benda pertama yang kita nak buat sekarang ni ialah kita kena gunakan kertas pasir guys. Dan depan anda sekarang ni ada kertas pasir daripada jenis 1200 grit. Cara saya simple saja. Saya akan gunting lebih kurang dalam 2 ke 3 cm. Lebih kurang macam mana anda dapat tengok dekat depan anda sekarang ni. Okey, dan saya akan potong pendek-pendek ni supaya ini akan memudahkan kerja kita nak buat sanding sekejap lagi. Terpulang kepada anda juga, anda nak buat sanding ikut cita rasa anda sendiri, asalkan tercapai purpose dia. Okey, so kita akan mulakan dengan sanding di bahagian sebelah dalam guys. Okey, untuk pengetahuan anda, body polycarbonate ni kita akan paint di sebelah bawah atau di sebelah dalam. Dia tak sama macam kita paint cowl daripada jenis plastik yang biasa-biasa kita buat. Sebab apa? Sebab ada salah seorang pada subscriber kita juga hari tu dia dah tersalah. Dia ingat paint body polycarbonate ni daripada sebelah luar. Jangan tersalah guys. Okey, untuk polycarbonate memang kita paint daripada sebelah dalam. Okey, so macam mana yang anda dapat tengok sekarang ni, saya menggunakan kertas pasir. Okey, kita akan gosok secara perlahan-lahan. Okey, tak perlu nak orang kata apa serius sangatlah masa menggosok tu. Okey, sekadar nak bagi ada ruang untuk cat tu melekat saja. Sebabnya bukan apa guys, kalau kita gosok dengan orang kata apa, dengan bersungguh-sungguh sangat, takut nanti dia punya kesan cala tu terlalu dalam, sampaikan bila kita dah paint nanti pun dia dah tak tertutup dah bekas-bekas garisan yang terhasil. Okey, so ikut je lebih kurang macam saya buat ni, tak payah nak guna force sangat, just gosok secara light saja sampai kita settle kat ke semua permukaan yang kita nak spray. So macam inilah rupa dia bila kita dah siap sanding. Okey, boleh nampak tak ada, memang nampak kesan-kesan cala sikit-sikit tu, tapi jangan risau, nanti bila kita dah spray dengan cat nanti ianya semuanya akan hilang. Jadi step yang seterusnya guys, lepas kita dah buat sanding ni, kita perlu basuh dulu. Basuh, cuci dengan air sabun dan bilas dengan elok-elok supaya tak ada kesan watermark. Sebab kita tak nak ada habuk-habuk daripada bekas sanding ni melekat masa kita cat nanti guys. Tada! So guys, inilah rupa cowl yang telah pun siap dicuci dengan air sabun dan dijemur sehingga kering. Okay, so masa si jemur tadi it takes like around like 30 minit saja, tak lama pun. Okay, jadi yang anda dapat tengok kat sini, kesan-kesan garisan dia pun dah nampak sedikit kurang sebab kita dah hilangkan semua pasir-pasir daripada kesan sanding sebenar tadi. So step yang seterusnya, sebelum kita mulakan painting dengan colour yang kita inginkan, saya nak tunjukkan ini guys. Ini ialah spray plastik primer daripada brand Samurai dan dia ada kod dia, ada tak kod dia kat sini? Ada, KPP plastik primer. Okay guys, so ini dia punya kod number dia lah, KPP plastik primer daripada jenis clear. Dan kita perlukan spray plastik primer ni untuk memberikan daya lekatan kepada cat tu supaya dia melekat pada kita punya body plastik ini guys. Okey, jadi kita kena spray dulu, spray dalam satu layer saja, ringan-ringan saja. Okey, barulah kita boleh teruskan dengan mengecat color. Aduh yai guys, inilah yang berlaku kalau anda terlebih spray dengan plastik primer tadi. Nampak tak dekat bucu-bucu dekat sekeliling dia ni, nampak dah jadi colour putih-putih dah. Okey, tak apa, ini pun masih lagi basah, belum lagi dijemur sehingga kering. Dan bila dia kering nanti dia akan hilang sikit lah kesan-kesan dia ni. Dia takkan nampak teruk macam ni. Cuma kalau boleh, kalau bila anda nanti nak buat, jangan terlalu tebal. Kalau tak, macam ni lah kesan dia yang akan berlaku. Okay, so kita jemur pula dalam 15 ke 30 minit bergantung kepada keadaan cuaca. Okey, so dah lebih kurang dalam 20 minit dan dapat kita tengok kat sini spray plastik primer tadi dah pun kering. Okey, dan kalau kita pegang kat tepi-tepi edge dia ni pun boleh rasa macam sedikit melekit je guys. Rasa macam ada gam. Tu tanda bahagian tu memang betul-betul kena spray lah dengan plastik primer tu. Dan seterusnya kita nak potong cowl ini dan saya dah sediakan beberapa alatan seperti mana yang dapat tengok dekat depan ni. Okey, saya ada hobby knife, saya ada
ada gunting besar dan saya ada gunting kecil. Dan Hobby Knife ni pun ada macam mata untuk kita pilih lah untuk buat pemotongan pada kaul ni sekejap lagi. Kalau anda rasa gunting anda tu tak cukup tajam, jangan risau guys. Kita boleh guna sama macam saya ajar tadi, iaitu guna sandpaper. Cuma kali ni kita akan pakai sandpaper yang lebih rough. Ini ada 600 grade Dan apa yang saya buat ialah saya akan gunting saja. Gunting je. Gunting je macam tu. Buat dalam 2 kali atau 3 kali, InsyaAllah nanti gunting akan automatik jadi tajam balik guys. Sandpaper ni ibarat mengasah gunting yang tumpul tersebut. Okay, so saya akan buat lebih kurang dalam 3 kali untuk tajamkan balik mata gunting. Satu tips buat kepada siapa yang first timer, anda boleh ambil gunting dan anda boleh keluarkan dulu ni bahagian edges yang ada dekat luar ni kan. Okey, bahagian ni kita memang takkan guna pun. Jadi apa yang saya cadangkan untuk anda buat ialah buang bahagian ni, okey, potong keluarkan dulu untuk dijadikan sebagai anda punya lapang sasar ataupun tempat untuk anda buat praktis. Okey, jadi dah potong, anda boleh ambil pen, lukis-lukis bentuk curve ke segi-segi ke apa. Lepas tu gunakan tools yang anda ada untuk potong mengikut lukisan yang telah anda buat pada ruangan ni. Okey, so pada masa yang sama kita boleh tahu tools kita ni boleh guna atau tidak untuk potong body polycarbonate tersebut. Sebab ada setengah gunting ataupun pisau dia tak cukup tajam ataupun tak cukup lute untuk potong body polycarbonate guys. Okey, jadi daripada anda nak merosakkan bahagian yang penting, anda boleh saja gunakan gunting atau pisau anda tu untuk jahanamkan dekat bahagian yang kita nak buang ni. Okey, dan benda yang sama juga anda boleh try dengan menggunakan pisau untuk menguji ketajaman mata pisau anda. Nak tengok sama ada anda perlu tukar mata baru ke atau tak perlu ke, berapa kali anda perlu tarik sebelum jadinya betul-betul putus. Okey, kalau macam ni anda boleh tengok tak, saya perlukan tarik dalam 2-3 kali juga baru nak putus. Jadi kemungkinan besar kena tukar mata baru juga ni. Okay, so bila anda rasa semua tools anda dah ready, tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kemas nampaknya, tapi cukuplah sekadar untuk nak buat tutorial video je pun. Okay, next step ialah kita ukur dekat kita punya mesin ataupun jentera. Okay, kita nak letak untuk memastikan yang kita boleh tanda terus lubang untuk kita tebuk pada kita punya kaul. Okay, jadi letaklah betul-betul tegak-tegak kan, tak nak bagi nampak sengit-sengit ke apa. Sebab kalau setengah orang dia orang tak kisah, mungkin body sengit ke apa dan dia asal ada body. Tapi bagi saya sangat-sangat memandang tinggi nilai estetika. So saya akan ukur dengan betul-betul untuk memastikan ianya betul-betul straight. Tak ada bengkok-bengkok, tak ada pengkau-pengkau. Okay, so saya akan ambil sedikit masa kat sini. Okay, bila dah rasa agak lurus, ambil marker hitam ataupun apa-apa je marker. Okay, yang penting gunakan marker yang mata kecil lah. Okay, dan tandakan dekat mana tempat yang kita nak lubangkan sebentar tadi. Okay, jadi tandakan dekat sini sebelah kiri, dan lagi satu kita tandakan dekat sebelah kanan. Okay, macam tu. Titik-titik macam tu je. Next step yang saya akan lakukan ialah menebuk tempat yang dah kita tandakan tadi. Kalau ikutkan cara saya guna cara kampung je, itu dengan menggunakan gunting yang tajam. Okey, buatkan lubang. Lepas tu saya akan gunakan screwdriver jenis kecil untuk loloskan lagi lubang tu supaya boleh muat kita letakkan tiang hanging damper kita sebelah tadi. Okey, jadi macam ni je cara saya. Ada orang dia akan lubangkan selepas dia dah paint, ada orang dia akan lubangkan sekarang. Jadi terpulang pada cara masing-masing. Kalau ikutkan cara saya lagi suka untuk lubangkan terlebih dahulu, sebab bila kita dah paint nanti susah sikit nak tengok dekat mana tempat kita nak tebuk. Depends lah, ikutlah cara mana yang anda rasa lebih sesuai. Okay? Jangan kata cara saya ni adalah cara yang paling perfect, tak. No, itu terpulang pada cita rasa masing-masing.
Untuk smoothkan dia punya edges pula, anda boleh gunakan sandpaper. Kalau macam sekarang ni saya gunakan 800 grit. Okey, cara potong dia sama juga macam saya buat sebentar tadi. Okey, potonglah dalam 1, 2, 3 inci kelebaran dia. Okey, potong macam ni. Dan kita akan gunakan sandpaper ni untuk licinkan bahagian yang kasar yang terdapat pada kita punya kaul sebentar tadi. Next, kita nak masuk bahagian detailing, yang mana dekat sini anda boleh tengok saya dah buat masking dekat bahagian cockpit. Dan saya gunakan masking tape daripada brand ini. Ini pada saiz 6mm. Saya tak sure apa nama dia punya brand ni. Ni brand dari China je ni. Okay, alright. So, saya buat cara simple je kan. Saya potong pendek-pendek dan saya tampal mengikut design cockpit yang sebenar lah. Okay. Dan seterusnya saya akan layer lagi satu lapisan dengan menggunakan masking tape biasa. Itu untuk kata apa, precaution saja. Seperti mana yang anda dapat tengok dekat sebelah kanan ni, ini adalah masking tape jenis biasa je guys. Okey, ini pada brand yang biasa ni. Saya akan potong kecil-kecil dan lepas tu saya akan tampalkan sebagai second layer di bahagian cockpit tersebut. Okay, next saya merancang untuk nak buat sedikit design dan saya akan gunakan marker warna hitam ni sebab saya dah malas dah nak buat masking-masking ni, mahazab guys. Okay, tak apa. Jadi kalau kepada siapa yang nak tahu dia punya brand dan model, nanti saya akan drop pada ruangan description di bawah. Sekarang ni apa yang saya plan nak buat ialah saya nak lukis design ala-ala Broken Gigan guys. Siapa yang tak kenal Broken Gigan kan? Ala Broken Gigan yang warna merah tu, yang ada cakar-cakar calau ni hitam tu. Saya tak tahu apa orang panggil tu, tapi apa dia punya kala hitam tu lah. So itulah yang saya cuba nak lakukan pada kaul polycarbonate Vanquish ini guys. So lukislah macam-macam mana cara yang kita nak. Kalau ikutkan, biasanya orang akan masking dan lepas tu spray dengan paint warna hitam. Tapi saya dah tak larat dah nak buat masking-masking ni. So saya opt dengan satu option baru, iaitu dengan menggunakan masker pula dah, dengan menggunakan marker. Jadi tak terbukti lagi mana-mana. Saya tak pernah dengar lagi ada orang buat marker. So mungkin saya lah yang first time yang try buat dengan gunakan marker ni. Kita tak tahu lagi jadi atau tidak. Kita akan tengoklah result kita selepas ini. Okey guys, so inilah rupa akhir body polycarbonate custom paint hasil air tangan mainan Adam Channel. Jadi apa pandangan anda guys? Kalau ikutkan kat sini, saya ada dua perkara je yang nak diberitahu kepada anda semua. Yang pertama, jangan guna marker hitam guys. Nampak tak macam mana dia punya cat tu dah dimakan oleh paint warna merah samurai tersebut. Dan perkara yang kedua pula, jangan kelang kabut masa nak buat proses masking. Sebab kalau anda tengokkan cat di bahagian color cockpit dia tu dah termasuk ke bahagian body. So memang sangat-sangat menyakitkan hati lah kalau anda tengok dengan lebih dekat. Somehow saya rasa, yelah, kalau kita tak buat salah, macam mana kita nak boleh jadi betul tak? Takkanlah first time buat pun nak terus nampak cantik. Memang susah lah macam tu. Okay, so jangan berputus asa guys, sebab benda macam ni memang makan masa dan makan effort yang sangat-sangat tinggi. Dan semoga anda dapat menghasilkan karya-karya anda yang tersendiri pada masa akan datang. Okay, so saya rasa setakat itulah video kita pada kali ni. Kalau anda suka dengan video ni, silalah tekan butang like. Dan kalau anda nak tengok lagi banyak video-video macam ni, tekanlah butang subscribe. InsyaAllah guys, semoga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.